Ya, jelajah aspirasi keluarga Malaysia pastinya akan diteruskan lagi dan lokasi kedua kali ini di Negeri Perlis Indra Kayangan. Ya, kita akan bersama dengan tidak asing lagi, kita bersama dengan Menteri Wilayah Persekutuan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Syahidan Kassim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Datuk? Ya, sihat. Alhamdulillah. Datuk, mungkin kita untuk permulaan ni lah sebab kita sudah maklum Perlis merupakan lokasi kedua selepas Johor. Ya. Mungkin kita boleh terangkan kepada seluruh keluarga Malaysia menyaksikan kita pada ketika ini apakah antara konsep dan juga objektif bagi jelajah aspirasi keluarga Malaysia ni. Ya, yang pertama sekali kita adakan di wilayah persekutuan di KLCC pada 9 Disember tahun lepas. Itu adalah yang pertama sekali kita anjurkan, dan itu adalah untuk mengketengahkan prestasi 100 hari menteri-menteri dan juga pihak kerajaan, dan kita lihat cukup berjaya program tersebut dan dia dihadiri oleh ramai. Dan selepas itu kita adakan di Johor, yang baru-baru kita ada di Johor. Dan sekarang kita adakan di Perlis, dan Perlis ini kementerian penerajunya ialah Kementerian Wilayah Persekutuan. So kita tahu bahawa adalah menjadi dia konsep keluarga Malaysia itu nak dipahami, iaitu tentang keterangkuman, kebersamaan dan juga kesyukuran. Jadi memudahkannya ialah kita nak supaya rakyat Malaysia mendapat perkhidmatan daripada kerajaan ini, tidak ada satu orang yang tertinggal, inklusif, keterangkuman. Kemudian yang keduanya kita ingin memperkenalkan konsep kerja keluarga ini ialah kebersamaan. Jadi sebagai satu keluarga, semua bangsa. Dan yang ketiganya ialah kesyukuran ni ialah kita naklah terima hakikat bahawa rakyat Malaysia kena sentiasa berterima kasih dan bersyukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala tentang kehidupan yang kita terima sekarang. Jadi kadang-kadang kita buat macam-macam benda. Rakyat sering kali dimomok dengan cerita lain sampai sebiji terima kasih pun tak ada. Contohnya masa Covid, dalam keadaan kerajaan tidak ada pendapatan yang khusus, yang tetap, kerana kita tidak dapat mengutip cukai dan sebagainya, tetapi kerajaan masih mampu untuk membela rakyat di tahap yang cukup baik. Jadi rakyat hanya sebagai seorang Islam kita kena bersyukur kepada Allah. Sebagai rakyat kita kata terima kasih. Itu cukup. Lepas tu nak komen lain, komen lah. Tapi kena diajar perkataan itu. Sebab perkataan ini akan diikuti turun menurun. Supaya anak-anak kita juga tahu berterima kasih. Tapi kalau kita ajar anak-anak kita jangan terima kasih kepada orang ini, terima kasih dekat dia cukup. Jadi saya takut nanti anak-anak lupa bahawa terima kasih ini rupanya berpilih-pilih. Ini tak terima kasih, ini terima kasih. Tak, terima kasih semua. Betul. Lepas tu nak komen-komen. Contohnya macam hari raya orang bagi, katalah orang bagi RM5 kan, terima kasih, alhamdulillah. Betul. Betul, kita minta lebih sikit boleh tak? Itu betul. Tapi jangan pergi kata RM5, mana cukup RM5, bagilah RM10. Itu tak betul. Cakapnya ialah terima kasih, syukur, alhamdulillah. Kalau boleh bagi tambah sikit ni, nak tambang balik tak cukup. Okey. Jadi orang yang beri itu dia sejuk sikit hati. Sejuk hati. Jadi dan kita bila kita buat macam tu, kita akan menunjukkan sifat kebersamaan, kekeluargaan kita. Jadi dan keterangkuman ini adalah tugas kita untuk pastikan bahawa tidak ada orang yang tertinggal. Semua akan dibagi perhatian. Jadi ini adalah konsep keluarga Malaysia. Yang ni rakyat kena tahu apa dia. Kadang-kadang rakyat kata keluarga Malaysia ni apa dia. Ini dia keluarga Malaysia, iaitu kerajaan akan buat yang terbaik kepada rakyat dengan pendekatan yang disebutkan tadi, keterangkuman, kebersamaan dan juga terima kasih. Jadi ini pendekatan yang kita ambil, dan untuk itu bila kita kita jadi Kementerian Peneraju di Perlis ini, program-program yang kita anjurkan itu adalah program rakyat. Kaunter yang kita sediakan adalah kaunter untuk menyelesaikan masalah, termasuk kaunter pembayaran dan sebagainya, dan juga kaunter jamin kerja sebagai contoh. Jadi bila rakyat datang ke
pameran aspirasi jelajah keluarga Malaysia nanti, dia dapat manfaat. Kita ada juga lah program, macam saya dah orang polis, saya tahulah suasana di sana. Jadi kita buat juga acara-acara sampingan seperti cabutan bertuah, bantuan kepada asnaf B40. Kita rangkumkan semua, termasuk program sukan, kita nak ajar Muay Thai, e-sport dan sebagainya. Kemudian bila Kementerian Wilayah Persekutuan ni anjurkan jadi peneraju di mana-mana, dan bila kita sanggup jadi peneraju di mana-mana yang kerajaan minta, kita sanggup jadi peneraju, kita akan bawa produk kita. Macamnya produk kita My Grocer, iaitu kita jual barangan murah di PPR. Kita ada 8 van My Grocer ni yang kita buat jualan murah di kawasan PPR dan juga PPA untuk membantu mereka yang B40 mendapat barangan yang lebih murah. Kemudian kita ada bas kita, bas hop on hot off tu, kita akan bawa dia ke sana. Dia akan berkeliling Perlis untuk memulihkan orang Perlis datang ke stadium. Ini akan diadakan di Kompleks Sukan Tunku Said Putra di Kanga, dan kita jangka 10,000 orang akan hadir. Tapi saya percaya lebih lagi lah yang akan hadir, di mana rakyat yang hadir itu dia akan mendapat manfaat. Sekurang-kurangnya dia dapat ilmu tentang konsep keluarga Malaysia. Dan bila kita datang ke sana, sudah pasti kita kena lihat pendekatan kita adalah pendekatan kebersamaan, kekeluargaan. Jadi semua orang akan hadir, dan dia akan diresmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dari 25 sehingga 27. Dan kita boleh buka daripada 9 pagi sampai 8 malam. Ya. Jadi Yang Amat Berhormat akan pergi Perlis besok, dan dia akan resmikan aspirasi jelajah keluarga Malaysia. Ya, jika tadi Datuk Seri ada kongsikan kepada kita apa di antara program dan juga pengisian sepanjang jelajah aspirasi keluarga Malaysia ini, mungkin Datuk Seri juga boleh kongsikan apa di antara agensi-agensi yang terlibat dalam jelajah kali ini, Datuk Seri. Ya, pertama sekali agensi penerajunya ialah Kementerian Wilayah Persekutuan. Ya? Dia akan bawa agensi utamanya. Agensi utamanya ialah DBKL, Perbanan Putrajaya dan juga Labuan. Itu agensi utama di bawah Kementerian Wilayah. Kemudian dia akan diikuti oleh agensi-agensi lain yang terlibat, macam kaunter jamin kerja. Jadi agensi, kemudian kaunter pembayaran dan sebagainya. Jadi semua agensi yang terlibat dengan dengan program yang kita hadir itu, yang akan buat itu, semua akan hadir. Oleh kerana banyak agensi yang hadir, dan di pihak Perlis, pejabat seusaha kerajaan Perlis dan semua agensi kerajaan di sana. Jadi kita hampir membawakan seluruh perkhidmatan kerajaan ni, kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri. Jadi bila rakyat datang, yang paling penting mereka akan dapat maklumat. Yang keduanya, saya dah pun lama tak balik Perlis, dekat sebulan, sebab macam-macam program, banjir, pilihan raya dan sebagainya. Betul. Jadi saya akan terus berada di sana sepanjang masa, dari masa ke semasa, untuk bertemu dengan rakyat Perlis. Dan insya-Allah keperluan-keperluan tertentu juga yang dari masa ke semasa kita akan tunaikan, ya. Dan juga saya sebagai wakil rakyat juga, mereka datang tentulah ada benda-benda yang mereka nak komplain pasal projek jalan dan sebagainya. InsyaAllah itu juga akan diambil perhatian. Datuk Seri, Alan dah sebut mengenai Perlis ni, signifikan pemilihan negeri Perlis sebagai destinasi pertama selepas daripada KLCC ni. Selepas KLCC, Johor. Kemudian di Perlis. Jadi Perlis mungkin masa sekarang ni musim harum manis, tapi harum manis ni dia akan datang dengan hebatnya, dahsyatnya bila bulan puasa atau bulan depan. Tapi sekarang ni sekarang ni ada yang pokok yang berbuah dahulu dan sebagainya. Tapi kalau nak harum manis, memang ada harum manis. Tidak ada masalah. Okey. Jadi harum manis ni semalam saya dengan kawan-kawan daripada Indonesia cakap tajuknya harum manis. Saya kata bagaimana pokok ini datangnya daripada Indonesia. Saya kata ini ada benih yang di peringkat awal itu benih, dan setelah melalui kacukan itulah yang terbaik, dan bila ditanam di Perlis
dia yang terbaik. Dan Perlis itu ada satunya pokok mempelansala. Jadi dia seringkali pokok ni akan menjadi pokok induk sebelum dikacukkan benih harum manis. Buah harum manis ni cukup ikonik lah dengan negeri Perlis. Itu Kalau yang datang ke negeri Perlis, itu wajib sebagai buah tangan kita lah. Betul. Kalau kena dengan musim Datuk. Seperti yang Datuk nyatakan tadi, sasarannya adalah 10,000 orang dan mengharapkan lebih lagi banyak pengunjung yang hadir untuk jelajah aspirasi keluarga Malaysia ini. Jadi antara program-program besar yang pastinya menjadi tumpuan masyarakat di negeri Perlis adalah Karnival Kerjaya Keluarga Malaysia dan juga My Grocer, di mana penduduk boleh mendapatkan harga barangan dengan lebih murah lagi Datuk. Jadi bagaimana boleh kita war-warkan kepada seluruh masyarakat di luar sana Datuk, khususnya bagi golongan anak muda untuk turut serta, jangan lepaskan peluang berkenaan jamin kerja keluarga Malaysia Datuk. Ya, jamin kerja. Kemudian bagi mereka yang minat sukan, kita ada e-sport, pertandingan e-sport, dan juga kita buat pertunjukan Muay Thai. Muay Thai ni Perlis cukup popular sebab saya ialah Presiden Muay Thai Perlis. Di Perlis cukup popular. Tapi ini tapi yang di KL ni mereka sudah ada kelab-kelab yang berada di mana-mana. Jadi sekarang Muay Thai itu dibawa sekali lagi ke Perlis. Sudah Perlis pasti ini akan mendapat sambutan sebab orang Perlis suka tengok Muay Thai ni. Ini orang muda, kita jamin pekerjaan dan kita ada program-program yang melibatkan orang muda. Bila kita buat gotong royong ni bukan saja untuk orang-orang, ini gotong royong untuk semua. Ini adalah nak wujudkan tanda terima kasih, dan inilah suasana yang menghidupkan rakyat di masa yang lalu, iaitu gotong royong yang di Perlis dipanggil berderau macam gotong royong lah. Jadi berderau ni mana kata dia macam tukar tempat, macam ini tanah dia ini tukar-tukar. Jadi akhirnya semua dia akan berderau ni ialah macam orang main kutu kan. Semua akan dapat lah. Jadi orang yang berderau tu dia akan dapat pusingan yang dia datang balik. Dia secara gotong royong. Gotong royong tu akan diadakan dan kita bagi perhatian kepada semua aspek. Yang paling penting ialah di situ juga kehadiran wakil-wakil rakyat seluruh Perlis. Dan masa yang sama beberapa orang menteri juga hadir di sana. Saya akan terus berada di sana untuk bersama-sama dengan orang Perlis dan juga rakyat Malaysia yang berkunjung ke sana. Saya ingat kawan-kawan daripada negeri jiran juga boleh datang ke Perlis sebab di situ tawan kajian ini bukan untuk orang Perlis, untuk rakyat Malaysia. Kalau tadi Datuk Seri ada kongsikan mengenai agensi-agensi yang terlibat dalam jelajah kali ini, bagaimana pula dengan penglibatan penduduk tempatan sendiri, peluang untuk mereka di dalam jelajah aspirasi keluarga Malaysia ini, Datuk Seri? Ya, pertama mereka hadir sebagai pengunjung. Dan mungkin saya tahu ada tempat penjualan harum manis. Kita pasti kawasan di luar stadium itu pun tentu ada orang yang berniaga dan sebagainya. Pengunjung dia datang, dia akan dapat manfaat. Pertama dia akan lihat pameran yang telah dibuat oleh pelbagai agensi dan dapat maklumat. Kemudian dalam masa yang sama dia boleh menyertai. Dia boleh menyertai program itu. Contohnya kalau orang muda nak e-sport ataupun nak tengok Muay Thai, kita ada juga program jalan kaki sebab saya memang suka berjalan. Jadi program jalan kaki ini boleh ramai-ramai ikut. Saya cuma nak ke jalan keliling stadium je lah. Jadi tapi itu pun boleh dapat kalau 4 pusingan boleh dapat 7 km. Jadi besar tu kawasan stadium. So ini semua rakyat boleh bersama dan yang paling penting ialah segala kemasalahan rakyat, segala rasa nuabari asmaramah mereka terpendam selama ini mereka boleh sampaikan. Macam saya, walaupun saya menteri wilayah, tetapi orang Perlis tahu saya juga wakil rakyat Perlis, so mereka boleh sampaikan dari masa ke semasa. Ada yang dan rakyat Perlis dari kalangan B40 kita akan sampaikan bantuan melalui Yayasan Wilayah. Jadi ialah Kementerian Wilayah untuk sumbangan kepada rakyat. Jadi kali ini mungkin
tak berapa banyak, tapi ada lebih kurang kita akan bagi 2,000 unit hamper makanan. Dan mereka boleh juga ambil peluang untuk beli barang yang murah. Di konsep barang yang murah ni yang kita buat dengan 8 buah truk, dan sebahagian daripada truk tu akan pergi ke Perlis untuk sama-sama membuat jualan murah. Alhamdulillah. Itu antara inisiatif yang dilaksanakan sebenarnya Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia. Sudah pastinya ia menerapkan keterangkuman, kebersamaan dan juga kesyukuran dalam kita memperkasakan aspek keluarga Malaysia. Ya, Datuk Seri? Ya. Datuk Seri, mungkin dalam ruangan terakhir ini, mungkin kita boleh war-warkan kepada seluruh keluarga Malaysia yang berada di utara, mai pakat mai Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia ni, Datuk Seri. Jadi saya menyeru kawan-kawan di Perlis, di Kedah, di Penang dan seluruh Malaysia melawat Perlis. Ini peluang sebab apa? Kita di samping Perlis yang terkenal sebagai negeri makanan, harum manis tu yang dijangka keluar dengan hebat ni pada bulan depan, bulan puasa. Tetapi banyak telah pun berbuah di berperingkat-peringkat. Banyak dusun-dusun harum manis yang menjual harum manis. Dan ini adalah satu perkara yang cukup unik. Semua orang tahu bahawa rasanya luar biasa, harumnya luar biasa, manisnya juga luar biasa. Tapi yang paling penting ialah bila kita pergi ke sana, kita akan dapat maklumat terkini berhubung dengan konsep keluarga Malaysia dan segala cakapan-cakapan yang berlaku dalam pasaran yang kadang-kadang tidak berfakta. Di sana ada fakta. Yang paling penting ialah rakyat dengan kerajaan berpisah tiada, berjumpa di sana. Dan kehadiran wakil-wakil rakyat dan juga pimpinan dan anggota kerajaan. Sebab semua mereka yang menyertai bus ini, mereka bukan bagi orang kata bercakap begitu saja. Tapi mereka juga akan mencatatkan kemasalahan rakyat. Sehingga rakyat dia tersilap pergi bus, bukan bus yang silap. Tapi saya dah maklumkan bahawa di mana saja mereka pergi, mereka catatkan masalah, kita tak suruh dia pergi sana, kita catatkan. Jadi rakyat tak boleh, setengah orang tak tahu, dia kata tahu mana kementerian ni, dia cari rata-rata. Tapi dia kalau dia pergi satu tempat, tak boleh dah orang yang jaga kementerian tu pergi sana, pergi sini. Jadi itulah ambil catatan. Catatan, dia kata ambil catatan, sekurang-kurangnya kita boleh mencatatkan kemasalahan rakyat. Rakyat merupakan orang kata, rakyat adalah tempat kita membela. Betul. Kita hadir di sini kerana nak bagi pemerintahan rakyat. Kalau saya hadir di sini tak bagi pemerintahan rakyat, saya tak mau. Duduk di sini kerana nak bagi pemerintahan rakyat, dan bila kita bagi pemerintahan rakyat, kita niat kerana Allah, kita dapat tolong rakyat, kita dapat pahala. Betul. Jadi kita berlumba-lumba buat pakat mai ramai-ramai ya Datuk Seri pada 25 hingga 27 Mac 2022 ini. Terima kasih banyak-banyak yang berhormat. Satu lagi, berlumba-lumba buat pahala. Berlumba-lumba buat kebajikan sebagaimana Allah firman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, fastabiqul khairat. Berlumba-lumba buat kebajikan. Inilah masa kita buat kebajikan, dan inilah masa untuk kita dapat perkhidmatan. Inilah masa untuk kita menyatakan terima kasih, bersyukur. Dan inilah masa juga kita bersama-sama dalam konsep keluarga Malaysia. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Syahidan Kassim, Menteri Wilayah Persekutuan, kerana sudi bersama dengan kita mengenai Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia yang akan berlangsung Jumaat Sabtu Ahad ini di Perlis. Jadi pakat mai ramai-ramai kita memeriahkan Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia untuk kita mendapat manfaat dan juga mendapat intipati penting khususnya berkenaan keluarga Malaysia.